Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Ernia Syirafika binti Erman. Hari ini saya akan share dengan kamu satu soalan esai beserta dengan jawabannya. Oke, soalannya ialah kepentingan kegiatan kokurikulum dan langkah bagi menggalakkan pelajar mengikutinya. Oke, isu bagi soalan ini ialah kegiatan kokurikulum. Oke, kehendak soalan ini ialah kepentingan kegiatan kokurikulum dan langkah bagi menggalakkan pelajar mengikutinya. Jadi format soalan ni ialah 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Okey. Yang first kita tengok dulu apa tu kegiatan kokurikulum. Kegiatan kokurikulum tu ialah kita boleh definisikan sebagai aktiviti yang boleh dilakukan di luar bilik darjah. Contohnya seperti sukan dan permainan, pertubuhan pakaian seragam atau kelab dan persatuan. Okey. Setiap sekolah diwajibkan sekurang-kurangnya satu daripada setiap aktiviti disertai oleh pelajar. Kerana aktiviti kokem ni dia bukan sahaja menyeronokkan tetapi dapat memberi faedah kepada pelajar. Tetapi kegiatan kokurikulum telah dianggap sebagai satu aktiviti yang penting, tetapi pembabitan pelajar agak mengecewakan. Okay. Oleh itu, terdapat langkah dapat menggalakkan pelajar mengikuti aktiviti ini. Sikap acuh tak acuh pelajar telah menyebabkan kerajaan mewajibkan kegiatan aktiviti kokurikulum ini menjadi syarat untuk pemilihan ke universiti. Okay. Isi yang first, kita tengok untuk kepentingan. Antara kepentingan kegiatan kokurikulum ini ialah kokurikulum dapat mengembangkan potensi seorang pelajar. Ini kerana sesetengah pelajar tidak mengetahui kelebihan yang terdapat pada dirinya. Contohnya macam bakat lah gitu. Melalui kegiatan kokurikulum ni, kelebihan dia tu dapat diasah. Contohnya ada pelajar yang tidak mengetahui kelebihan yang ada pada dirinya, tetapi setelah menyertai kegiatan kokurikulum, bakatnya terserlah dan terus bergiat dalam acara yang diminatinya, yang akhirnya menjadi juara di kelabnya. Jadi di situ kita boleh lihat bakatnya telah diasah, bakat yang terpendam dia telah diasah dan menjadi perkara yang berguna dan dia dapat faedah daripada bakat dia tu. Jadi pelajar tu dia berpeluang untuk mewakili kelabnya untuk bertanding pada peringkat sekolah. Secara tidak langsung kejayaan pada peringkat sekolah ini akan membawa pelajar itu mewakili daerah, negeri dan kemudian negara. Seterusnya ialah kepentingan kegiatan kokurikulum ni ialah dianya dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar. Ini kerana semangat perpaduan ini adalah amat penting dalam mewujudkan negara yang aman dan makmur. Semangat perpaduan dapat dipupuk apabila pelajar berbilang kaum bekerja sama bagai aur dan tebing dalam sesuatu kegiatan. Contohnya macam aktiviti gotong royong bagi setiap kelab. Contohnya kelab pecinta alam sekitar buat aktiviti gotong royong di sekitar sekolah. Jadi terdapat pelajar yang berbilang kaum dekat sekolah tu. Jadi diorang boleh bekerja sama dalam menyiapkan tugasan tu, diorang gotong royong sama-sama. Jadi di situ kita boleh tengok diorang dapat eratkan silaturahim antara mereka. Di samping itu diorang dapat bekerja sama dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Gitu. Okey. Seterusnya ialah untuk isi bagi langkah bagi menggalakkan pelajar mengikutinya. Okey, yang first, langkah yang perlu dilaksanakan ialah pihak sekolah perlulah menjalankan pemantauan terhadap aktiviti kokurikulum dari semasa ke semasa. Tindakan ni dia perlu dilakukan kerana banyak aktiviti kokurikulum di sekolah dijalankan bagai melepaskan batuk di tangga sahaja. Pelajar berasa kecewa kerana kegiatan yang dijalankan tidak menarik minat mereka. Contohnya, pelajar datang ke sekolah hanya bermain bola sepak tanpa bimbingan secara sistematik. Contohnya macam, cikgu biar je orang main begitu. Orang tidak kena ajar step-step macam mana mau main gitu. Jadi pelajar tu dia berpendapat Diorang tak perlu main bola sepak. Sebaliknya mereka boleh bermain
di tempat tinggal mereka. Jadi diorang dapat pergi sekolah kalau begitu. Oleh itu, pihak sekolah mestilah memastikan bahawa aktiviti yang dijalankan mestilah benar-benar mendatangkan manfaat kepada pelajar sekolah lah gitu. Okey, seterusnya isi bagi langkah yang kedua ialah pihak sekolah seharusnya menubuhkan lebih banyak persatuan dan kelab yang baru yang sesuai dengan minat dan kemahiran para pelajar. Contohnya lah kan sekarang zaman sekarang, jadi pelajar lebih minat dengan internet begitu. Jadi pihak sekolah sepatutnya mewujudkan satu kelab, iaitu kelab kelab komputer begitu. Jadi di sana dorang boleh belajar bagaimana menggunakan komputer. Dorang boleh belajar apa faedah dorang boleh dapat daripada guna komputer. Sebab zaman sekarang ni pelajar lebih menggunakan internet. Seperti sekarang kita belajar menggunakan internet kerana musim PKP ni kita guna internet online e-learning gitu. Jadi pihak sekolah harus mewujudkan kelab seperti itu. Dengan itu, para pelajar akan mempunyai lebih banyak pilihan untuk menyertai aktiviti kokem yang diminati. Sebab banyak kelab yang dorang minat, jadi dorang lebih suka ikut begitu. Okey, seterusnya isi bagi langkah ketiga. Okey, pihak sekolah juga boleh melaksanakan pelbagai program kepada pelajar untuk menyertai kegiatan kokurikulum yang diadakan. Okey, dalam usaha memberi kesedaran, kempen tentang kebaikan menyertai kokurikulum perlu diadakan secara berterusan oleh pihak pengurusan kokurikulum sekolah. Apabila pelajar telah mendapat kesedaran tentang kebaikan aktiviti kokurikulum, pasti mereka akan datang ke sekolah untuk menyertai kegiatan yang diadakan. Okey, itu untuk isi yang ketiga. Okey, jadi kesimpulannya terdapat banyak faedah menyertai kegiatan kokurikulum yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Okey, jadi pihak sekolah hendaklah mengadakan aktiviti yang menarik untuk menggalakkan pelajar untuk mengikuti aktiviti kokurikulum tersebut. Jadi, ibu bapa juga pula hendaklah menggalakkan anak-anak mereka terlibat dalam aktiviti kokurikulum. Oleh itu, kita dapat menghasilkan pelajar yang cemerlang. Pihak sekolah hendaklah memainkan peranan supaya pelajar bergiat cergas dalam kegiatan kokurikulum. Kerana kegiatan kurikulum ni merupakan salah satu syarat untuk masuk ke universiti. Jadi, ibu bapa perlu memberi perhatian terhadap aktiviti kokurikulum ini. Hal ini demikian kerana kokurikulum ini memberi peluang kepada pelajar untuk lebih giat dan cergas. Selain itu, kerjasama daripada semua pihak terutamanya ibu bapa harus diperkukuh supaya segala aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan. Bak kata pepatah Melayu mengatakan bahawa hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Oleh itu, semua pelajar digalakkan mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum supaya pelajar lebih berdaya saing, berketerampilan kreatif dan inovatif dapat dihasilkan. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.